tentang kejadian diri itu habis. Itu masih lagi saya bertanya masih ada lagi. Yelah, kena buat yang ni pun tahu. Sebab Nasyamandi ni ibu tarekat. Itu saya ikut ni Haji Syari. Haji Syari, dia gantung pening tu. Haji Syari. Haji Syari tu kalau nak beli kitab dia habis RM1,000 lebih. Dia ada beli kitab. Berapa biji beli? 7, 8 dekat 800 lebih. 800 lebih? Dah ada 7 ke 8 kitab dia beli. 800 lebih. Kalau beli dengan saya kan 3 biji RM100. Tak payah bagi banyak saya. 3 biji, beli 3 biji, saya bagi yang bagus. Lawang kitab dia tu. Tapi kejap lah. Tempat dia banyak kitab tapi masih lagi tak faham kan. Ni cerita benda apa kan. Dia pun pusing-pusing tempat tu lah. Ke syariah. Dia gantung lah. Tapi ada pak-pak yang saya tak berapa kena. Contohnya? Ada rakaman. Saya pusing muka saya. Balur boleh? Ada satu ni. Ada 2 yang tu balong. Yang tak berkenan tu apa? Yang tak berkenan apa? Sebabnya saya pergi dua orang dengan member saya kan. Apa masa nak balik tu. Lelaki perempuan dia kucing dia. Jadi saya baik dia tak boleh kan. Walaupun dia tak boleh lah. Jadi saya pun Sakat salam tu boleh lagi. Sebab mazhab lain macam Syekh Hisham salam dengan perempuan kan. Tak apa dia mazhab Nafi. Tapi kalau pipi tu dah lain macam. jadi Satu lagi apa? Yang satu lagi apa? Ada kata ada 2. satu dia punya gantung lah gantung. Kata memang pening orang. Macam serebang, ekor serebang ni pusing tak lepas. Gantung sial orang. Pening orang mikir. Tapi kalau orang tengok video dia tu, Nak cakap ni dia banyak gantung. Itu baru bagi. Tapi masih gantung. kalau tengok video saya, belum tengok video dia. Tengok video saya, jumpa jawapan. Yang digantung tu saya bocorkan. Jadi tok guru lain tak boleh saya makan dah, saya bocor jawapan. Tu dia orang marah kat saya. Dia nak bunyi apa dah saya tahu. Saya bongkar semua. Dia kata, alah, rahsia sudah terbongkar. Mana mau cari makan? Ilmu Ta'ala mana boleh meniaga? Kalau orang nak bagi tu lain bab. Tapi kita ni, orang tanya, pengerah apa pengerah? Pengerah apa? Bawa diri je lah. Mana ada pengerah? Free. Dia tulis memang banyak kan. Rasa satu kotak penuh. Satu kotak besar tu penuh buku dia tu. Start daripada awal beli satu set buku dia tu 800 tu tak habis lagi tu. Ada lagi. Tajuk tak beli ke? Ada lagi tajuk Tu saya kata 1000 lebih. Nak Kalau mau buku nak 1000 beli lebih. Ada banyak lagi. Tajuk yang main cahaya di atas cahaya lah. Tapi apa ke benda tau dia cerita. Mana cerita Pak Amalan? Mana ada? Tapi baca-baca masih lagi. Banyak lagi syariah. Boleh gantung dia. Macam saya cerita. Saya hujung jatuh Rasulullah. Kan nampak ada barang tu. Kan? Sebab tu diri Nurani Muhammad, diri Rabbani Ahmad. Barang itu kita nak tu. Yang dalam Ni awak landing sebab mana? Tu arwah ni kata, kalau belajar ilmu tak ada tempat landing, naik boat laras sekali nak landing, terjun dah semak. Maknanya motorbot tak ada tempat landing, last sekali jatuh dah semak. Habis sakit badan. Calar badan. Jalan mudah cepat terima, tak ada lambat.
Bertahun-tahun nak fikir nak dapat yang dia punya. Kan? Nak dapat Abah Muhammad yang satu tu pun orang mikir bertahun-tahun nak dapat dia. Ini dapat kali ini aku kenal cari kebenaran. Lagipun saya tak menyusahkan orang. Sekali je baik Lepas tu tak payah datang dah. Lepas tu berhubung dengan WhatsApp. Macam dia rajin nak jumpa. Dia tak boleh. Mana sebulan sekali tak dengar saya sudah. Tak boleh dengar berdepan. Ada dia nak dengar berdepan juga. Tak sedap dengar dalam video. Nak ke depan baru berhati. Bapak hati. Nak tanya apa boleh tanya. Tak tanya pun dapat berjumpa kat depan. Kalau kita dengar itu baik ada orang dulu mesti ada. Zaman Nabi pun ada. Baik dia. Ada. Penyanyi penduduk zaman Nabi. Baca buku kertas dia. Kalau nampak pun tak ikut sebut nama tu. Orang yang lama-lama tu kita nak dapat kat dia pun mesti ada. Dia panggil ke guru jugalah. Dada ke dada. Ada guru tapi ada juga dia punya ni. Dia ambil dengan orang tu. Betul lelaki. Dapat juga. Kita ada banyak Tak baca buku. Tak ada. Budak-budak sekolah pun baca buku. Dia kata itu sedikit tapi apa? Tak boleh. Itu silap tu. Tapi sekejap lah. Benda ni bukan teori sebenarnya. Dia banyak teori. Dia bukan teori. Dia amali. Cuma bercakap ni kita nak satu keputusan yang kita boleh pegang. Sebab tu video saya lain. Dia lain-lain walaupun cerita sama. Cerita bahawa Allah Muhammad tu. Tapi dia jazbah orang tu. Macam Imam Suhail dapat macam lain. Yang post jazbah dia kata dia pergi ke atas dulu. Dibawa berjalan ke atas nampak cakrawala. Mana ada orang cerita macam tu. Lepas tu ada yang si perempuan tu pula dia kata dalam mimpi dia dapat nombor ekor. Satu jangan tikan lebih pada 200. Maknanya bukan jangan tikan lebih 200, maknanya nombor ni kalau tikan dapat 200, tak lebih pada 200. Lepas tu dia test betul memang betul. Nombor 4 digit. Tapi tak tikam. Tak ada. Tengok tak dalam paper. Tapi tak tengok. Ya. Tapi 2 kali dah tu. Tengoklah dalam paper. Esok tu, kenapa kau buat saya? Mari taubat saya. Dapat tu tengok. Lepas tu match dengan keputusan tu. Sama ke tak? Boleh saya tahu random betul-betul ke apa. Dia datang 4 digit nombor. Tengok dia ni. 2 kali datang. Semua. Dia tu ada yang dia uji. Tengok. Dia uji lah barang dia. Tak masalah apa pun. Kalau tak beli, tak guna, tak makan ni apa. Kalau tak apa. Tapi dalam tahlil tu memang dia datang nombor. Sebab kita main dengan La ilaha illallah 12 huruf. Muhammad Rasulullah 12 huruf. Memang dia datang nombor. Macam guru saya dulu dia pergi rumah Pak Darudin. Ding, kalau nak nombor ni lah ambil tikam. Buat apa saja. Dia tengok nombor first prize. Lepas tu tokek balak. Dia tahu orang tua ni keramat. Minta nombor ekor. Hoi, kau nak buat apa? Kata kami susah ni. Kami kena tipu. Kami tak ada duit nak makan. Buat kerja lain lah. Lagi belok kata. Pada tikam nombor. Dia pun kerja orang tua tu. 3 orang. Pegang situ, pegang sini. Seorang dia tulis. Guna tangan pak tok ayah tu. Tu pun tikam kena. Orang tua tak nak bagi. Dia ambil berkat lah tangan. Padahal yang tulisnya dia orang. Cuma bagi orang tua tu pegang pensel. Dan dia nak buat macam mana? Dah orang dia tengah kejung 2-3 orang nak pegang dia. Dan minta cara baik tak bagi. Guna cara kasar lah. Okey dah dapat pergi tikam. Tu pun kena juga. Dahsyat. Nombor dah dia orang dah beli dulu lah. Nak dapat dia punya apa tu. Berkat dia tu. Tapi nak bagi nombor dia tak bagi, dia tulis sendiri.
Cuma guna tangan tu tu. Cok moho. Tapi jalan ni jangan heran. Nombor memang selalu naik. Semua ujian. Dapat mimpi. Tu dia mimpi. Yang perempuan lagi seorang pun dapat mimpi. Cuma dia nak pastikan betul tak ilmu ni. Dia pergi tikam. Dapat RM2. Lepas tu budak tu kata, "Kak, tikamlah lagi." Tak nak dah. Saya nak tahu je. Saya belajar ni betul ke tidak. Memang betul lah. Buat apa tak betulnya, Allah Ta'ala sendiri bagi tahu nombor tu. Dia orang sekadar beli je, tak ambil pun. Tapi dah mimpi tu dia tahu tu nombor itu. Ya. Dia kan mimpi ni. Nak rugi sebab kita beli, ambil ke tak ambil duit ni. Guna ke tak guna. Dia uji je. Ni nak uji kita ni macam mana. Kadang tengah berzikir tu datang mah, sedulang. Kadang datang kerih. Lepas. Dia macam mana ambil ni? Mana dia hilang? Tapi ada suara cakap jangan ambil. Dan Rasulullah tu malaikat tawarkan gunung belakang rumah tu jadi emas. Rasul tak nak. Kalau kita ambil tak sampai pada Allah Ta'ala. Dia uji tu. Orang kata kita kan jenis khalwat buat dalam rumah. Ada setengah tarekat dia buat atas kubur. Buat apa tarekat buat dalam rumah dah bilik mana apa mencabar, mana challenging. Cuba nak tahu. Sebenarnya dalam bilik lagi seram daripada atas kubur. Dah masuk tengok bilik tu, tengok ke tanah perkuburan dah. Dia baru-baru memang dia rasa macam tu. Ya seram lah, takut lah. Masa tu kita nak lawan. Padahal nak sebut nama Allah je. Nak sebut nama Allah pun tak boleh. Rasa semacam je. Mula-mula lah. Kat bilik ni. Kat bilik kita. Pasal kafiat pun dalam semua terlanam tu. Jangan terlalu gelap, jangan terlalu terang. Biar dia cahaya sikit. Itu pun dah pasal kafiat pun dah masuk dekat dalam alam kubur lah. Tapi ada ujian tak masa kita berada dalam Dalam bilik pun dah nampak kubur kan. Dia ni dapat ujian sebab tengah buat lato kat bawah tu jatuh macam kaca. Tapi kita tak payah stop lah, buat tak tahu tu. So, kita kena fokus lah macam tu. Nak tengok kita. Ujian ni banyak pun dia datang sejarah kita balik. Kalau itu kan sebab apa bila kita buat fikir tu terbakar sampai puluhan tu. Lawan Macam mana? Ya. Dia kata nak balas balik. Aku tak ada apa. Dia baik pada kita nak bersihkan diri kan. Ya kita nak bersihkan diri. kalau ada ilmu khadam, berlawan dengan khadam. Sebelum ni kita ada amal ilmu khadam. Kalau kita ambil tarekat ni, khadam dulu di tempat raja. Khadam tu panglima. Boleh rembang dengan khadam tu dulu. Nak rebut balik tempat tu. Masa tu kena tawakal lah. Kena tahu betul lah. Maknanya sangat mati je. Takkan nak sebut nama Allah tak boleh. Sampai hati seorang guru tu masa zikir nama Allah tu, dia amal kat 40. Kadang dia tarik dia daripada bilik sulu, bilik khalwat, mengangkat pergi, tarik pula mengangkat pergi. Ini ujian. Dan ada benda tu dah jalan daging. Siput babi siung besar bukit. Ini khadam dia. Kadang orang tak tahu. Kadang orang pakai ambil ilmu-ilmu kan. Dia tahu ilmu apa. Kalau masuk jalan ni baru tahu. Kita kadang takut nak buat. Tapi banyak seronok daripada takut. Ha? Tapi banyak seronok daripada takut. Yelah. Satu hari saya buat dekat Masjid Negara ni, Masjid Jumaat kan. Saya fikir. Mula nampak wajah yang berada di jalan ni. Ada yang mengesahkan kata dia lah, dia siap berada di jalan ni. Tapi pukul lagi wajah.
Yang ni Sayyidatina Fatimah ada betul. Allah Allah. Lepas tu last kali nampak wajah Rasulullah dekat kepala dia dengan kain hijau. Dia macam nak pergi perang kan? Aku dah senyum. Yang tidak. Dia macam wayang lah gambar. Dalam zikir tu. Dalam video tutup mata tu. Lilit pakai hijau nak pergi perang macam mana? Jadi lilit kepala dia macam Bandana. dia television. Yang tu dah, masa tu ada habis tu jelas tak dah. Ya, baru-baru ni je. Time tengah khutbah solat Jumaat tu. Yalah. Dia tutup mata kan. Okey. Sebenarnya masa khutbah tu elok muraqabah. Baru sabar. Bamis foto ayat Quran tu baca, lepas tu tak jawab terjemahan, lepas tu duduk diam. Jaga nafas, jaga pergerakan. Boleh juga. Oh itu. Tapi tu lepas habis tujuh taib baru saya bagi. Dia ada 20 jenis. Kalau Syekh Jalaluddin Harawi sampai 40 jenis muraqabah. Atas kita nak buat yang mana. Dan masa tu nak buat apa? Nak bercakap dengan orang tak boleh. Sia-sia palu jemaah kita. Pada duduk klik-klik tengok orang, baik kita duduk diam, tenang, duduk muraqabah. Lepas tu ikut dia bawa lah. Macam dia tunjuk. Dia boleh nampak banyak wajah dia. Macam mana? Wajah dia pun tak kenal. Mungkin Syekh dalam tarekat ni salah silah. Banyak. Dia tunjuk lah. Gambar-gambar. Berubah wajah. Sanak lah tu. Dia tunjuk seorang-seorang. Setengah guru je nampak dalam masjid tu. Ramai syekh-syekh dia terperosok kat tepi. Mana dia ada juga dah senarai tu. Senarai sanak tu. Setengah orang dia nak yang bertulis ni. Sebenarnya yang nampak tu lagi real daripada yang bertulis. Jumpa orang tinggi. Yang ni tulis nama, yang tu tuan dia. Sebab orang tak pernah jumpa tuan dia nak lukis macam mana. Ni kita berzikir, Allah Ta'ala sendiri tunjuk. Wallazina jahadu finalana dianahu subulana. Barang siapa yang bermujahadah ke jalanku, nescaya aku tunjuki jalan-jalannya. Tunjuklah. Sebab tu kadang-kadang orang minta sanak dengan seorang syekh tu. Syekh kata tak payah lemak kalau apa kau tengok dalam malam nanti Allah Ta'ala tunjuk lah. Tengok sendiri lah. Tu saya tak payah bagi dia sanak betul ni. Dia jumpa dah. Dia tengok sendiri. Berapa orang nampak tu? Ramai. Ada dalam 37. Lebih kurang. Lebih. Tapi wajah saya tak kenal lah. Tapi nampak lah pakai sambat, pakai macam wali-walian lah. Syekh tarekat dalam tarekat ni tu. Syekh dalam tarekat ni. Syekh Baidin pun ada. Cuba cikgu buka sikit yang tadi yang betul Pak Cikgu cakap pasal syahadang. Jadi meragu dia. Maknanya dia tahqiq atas diri dia. Dia mana serupa. Kita mana apa dia nak saya cerita macam yang dia dapat macam guru dia. Dia Satariah. Dia terima jalan macam tu. Dia banyak ayat-ayat macam tu. Saya buka sikit dia tahulah. Atas pada Ahmad, atas pada Ahad tu aku. Tak payah saya buka habis. Tu saya buka sikit kan dia kata tak apalah. Dia ingat saya tak tahu. Saya kata saya jarang buka benda ni dalam
wasak dalam Pasal pula. pada amak tu. Sebenar-benar aku yang mana? Macam Firaun tu aku rohani. Bukan aku Rabbani lah. Maka al-halas Siti Jannah tu aku Rabbani tu. Di sila aku memang jadi macam Firaun lah. Dia ada dua aku. Kalau sila aku jadi macam Firaun. Firaun tu dia kata aku tu aku dia. Bukan aku Allah Ta'ala tu. Yang tu yang kena teruk tu. Yang Nabi Musa tu. Firaun tu orang mengaji jalan ni juga. Bukan sembarang. Dia kan betapa kat sungai ni. Dia keramat dia boleh buat naik air sungai ni, buat turun. Sebab tu dia kata aku boleh menaikkan naik air sungai ni dan dapat menurunkan air sungai ni. Memang dia punya kekeramatan. Dia jalan ni. Cuma dia tak ingat perjanjian dia dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala pesan, nanti sampai budak aku bernama Musa, kau kena ikut dia. Sekarang ni memang kau betul, dia kata. Tapi dia tak nak ikut lah. Dia ketegak, degil. Oh, itu je. Silap sikit lah. Silap sikit lah. Jadi aku sebenar aku tu Aku sebenar aku ni sebelum bernama aku dah berupa. Muhammad tu lah. Tapi masa tu dia bukan nama Muhammad. Dia Muhammad ni lepas dah ada sifat. Lepas pada aku tu Ahadun Ahad, Kun Zat. Lepas Kun Zat tu dah bertitik Ahmad. Tu pun tak boleh zahir lagi Ahmad tu. Dia kena eret sifat dia Muhammad tu. Dah bertitik. Ahmad tu dah bertitik satu. Titik yang satu. Ahad tu belum lagi. Ahadun Ahad belum lagi. Tu martabat kosong. Lah tak ayah ragu tu. Oh, pasal kosong adisi je. Kosong adisi je. Kosong adisi, kosong barang. Macam kita duduk tarik oksigen tu lah. Bukan kosong tu oksigen. Tarik nafas. Maknanya bukan sebarang lah kita tarik. Dalam perut ibu tu kita bernyawa dengan guna rahim. Guna apa? Tali pusat mak kita tu lah. Dalam rahim ibu tu. Sekarang ni kita tak guna dah tali pusat tu. Bernafas ni. Dengan hayat Ta'ala lah. Yang meliputi alam ni. Dia kata zat Ta'ala meliputi alam ni. Yang orang duk kata Allah itu kosong maruah. Itulah bendanya. Nak cerita tak boleh. Nak cerita Pak Zat, kena kopek selai-selai kubik. Sampai kosong. Sampai Batu Nesa dia kata saya menyamakan zat Ta'ala dengan kubik pula. Kita bagi contoh di Pak lain. Mampus. Itu dalam bukan jawab. Kita jawab 3-4 kali pun buat masa dia bukan nak bagi faham. Lagi dia kata kita tak betul dia. Last kali kita abaikan. Lah dia lagi tengok kata zat Allah tu bentuk bulat macam bola. Lagi mengaku. Sebenarnya nak samakan satu titik tak boleh, betul lah ulang-ulang cakap tu. Sebab tu kena atas Muhammad je. Nak kena zat, nak kena macam mana. Situ memang tak ada orang boleh cerita. Kosong. Tapi kita tahu. Kita berzikir-zikir sampai cari kita pun tak ada. Seluk sini tembus, seluk sini tembus. Seluk depan tembus belakang, seluk depan tembus belakang. Tak ada. Tapi kita ada tapi cari kita tak jumpa. Dipanggil tiada dalam keberadaan tu dia kata la ilaha illallah dulu tu. Tiada Tuhan. Tiada tu sebenarnya ada tapi tak nyata. Mari Muhammad barulah nyata. Muhammad ni berjilguk ni. Ni Hamidah ni barulah nyata. Kalau yang tu jangan nak nyata, orang nak kenal macam ni dia. Dia tak nyata. Ada tapi gaib. Tak payah nak buat kira. Bentuk pun tak ada.
rupa pun tak ada. Nak cerita apa? Atau yang Ustaz Waizam cakap tu lah, yang apa, nama aku yang belum disebut-sebut, kan dia sebut kataan tu kan, belum disebut-sebut, belum dikenang-kenang, dan makhluk tak ada, siapa nak menyebut pada dia? Dia kena zahirkan makhluk tu, barulah makhluk tu boleh menyebut ke dia. Dah hamba tak ada, macam mana hamba nak panggil dia tu Tuhan, nak panggil dia tu Allah? Dia kena wujud ke hamba tu. Sebenarnya hamba ni bukan ada pun, dia ada-adakan je untuk menyatakan Muhammad tu. Muhammad tu menyatakan Allah. Kita kena ikut Muhammad Rasulullah nak menyatakan Muhammad. Maknanya Rasulullah suruh kami dengan dia. Kalau syariat kata nak kenal Allah kena melalui Muhammad. Tanpa Muhammad tak boleh kenal Allah. Sebenarnya Allah Ta'ala tu dia ada. Dia dah kan. Tenang kita. Tak payah nak fikir. Ya. Pening kepala. Sifat dia dah kan. Sifat dia, Rasulullah tu tajalli Allah Ta'ala yang paling sempurna, maha sempurna. Dia dah. Dia lah. Nak cari yang tak rupa bentuk, cari kat mana? Dia ada sebelum ada alam ni lagi Muhammad. Bukan baru ada 1400 tahun lepas. Dia sabda bagi Rasulullah, aku menjadi Nabi sebelum langit dan bumi ini berpisah. Maknanya sebelum ada alam ni dia ada dah Muhammad. Kan dia cakap dengan Jibril. Jibril, kau mau apa beli? Aku tak ingat. Tapi adalah pedoman aku. Dekat langit keempat tu ada satu bintang. Dia berkelip, nak berkelip pula 70,000 darat 72,000. Tu dia. Lepas tu Rasulullah kata, kau tahu bintang siapa? Itulah aku. Kau wujud dulu sebelum aku. Mana Rasulullah kita semua dah. Dia mari ke dunia 63 tahun tu. Dia tak perlu lama pun 63 tahun. Dia kita habis. Maknanya orang tu dia kata dia kenal Ta'ala. Kita tanya dia, sejauh manakah kamu kenal baginda Rasulullah? Macam cicak dengan labah-labah, kan dia masuk dalam gosok, kan? Jadi kalau syariat dikata cicak yang berdosa, kerana nak bagi tahu dekat kapai Quraisy. Labah-labah tu dia buat sarang labah-labah. Dia mengarut kan? Tutup Rasulullah tu. Tapi dah sebenarnya segi hakikat cicak tu macam tu. Sebab dia nak katakan sabda baginda Rasulullah, aku berada di tengah dada-dada kalian. Tapi labah-labah tu tutup. Orang Marifat pula dia nampak kafir Quraisy tu yang betul. Sebab dia cari Rasulullah. Orang cari Rasulullah ni orang nak syafaat. Tapi kita syariat dia terbalik. Dia cari kan tak nampak kan. Padahal kalau dia tunduk nampak je. Kita berkata kalau bunuh cicak dapat pahala. Kita syariat. Sebab dia nak bocor rahsia cicak tu. Nak wujud rahsia. Tu ada orang tua kata mengucap cicak tu. Cicak bunyi. Mengucap cicak. Tu orang kata labah-labah mengarut. Dia terbalik kan. Dia cerita terpusing. Yang dekat ada, pergi ambil yang jauh. Jadi ada soalan lain. Satu lagi apa yang orang syariat ada kan? Yang jahat pada kita, yang baik pada Allah. Mana satu? Dia sebenarnya kalau rukuk iman, baik buruk daripada Allah Ta'ala. Untuk jahat, untuk baik tu daripada Allah Ta'ala. Maknanya besok kalau kita nak balik,
kita balik dengan untung baik tu lah. Muka tenang, muka redha, muka senyum. Jangan balik muka marah. Marah daripada amarah, sifat api, balik ke neraka lah. Sebab tu kena pergi ke rukun keselamatan tu. Islam tu, rukun Islam tu kan 5 perkara. Rukun keselamatan. Tapi kalau ikut jalan kita nak balik, tak tahu. Kita nak ikut diri mana? Di masjid semayang, tonggang, bulan puasa. Itu kita fikir jangan apa kebenaran yang boleh jadi. Kadang-kadang saya fikir buat dulu Hindu je. Tak jumpa pun kat masjid. Tengok ni, patutlah cikgu normal cakap, haram dia orang kita bab-bab ni. Saya ustaz je, buat nak cari Ma'rifatullah. Nak cari siapa ni? Tak tahu. Kalau tak ikut jalan itu, Nabi cakap agak juga dia pernah ikut jalan. Dekat dunia dah suruh dah. Belum nak sampai ke sana. Disuruh naik kapal Nabi Nuh. Kalau kat dunia tak cari, tak herat bila nak cari. Kita tengok kan, pada zaman Rasulullah tu, nak banding dengan zaman sekarang lagi ramai orang masuk Islam. Sedangkan Rasulullah tu dah wafat. Memanglah Nabi tu, Rasulullah tu khatamun nabiyyin, penutup segala Nabi. Tapi dia punya pewaris dia tu, al-ulama'u warisatul anbiya. Tu dikatakan sabda baginda Rasulullah, aku ialah bapa kepada Ahlul Bait dan Ahlul Bait itu anak kepadaku. Mana diri hakikat Rasulullah tu ada kan. Sebab tu umat Islam ni makin ramai. Tapi tak kira imam lah. Imam tu yelah Rasulullah kata iman orang akhir zaman ni seperti buih-buih di lautan. Tapi ada je, kalau kita tengok imam para habaib tu, kalau kita compare dengan makom Nabi, dia punya makom sama. Memang dia bukan Nabi, tapi dia punya keimanan. Sebenarnya hakikat Rasulullah tu ada pada darah daging dia. Sebab tugas Ahlul Bait ni dia untuk dakwah orang. Dia bukan buat kerja lain. Dia ada bendera dia orang. Maknanya besok kita duduk di bawah bendera dia lah, panji-panji dia tu. Ada grup dia. Macam orang pergi Mekah tu lah, kan dia ikut bendera tabung haji. Macam tu lah juga simbolik dia nya. Dah nampak bendera tu, kita follow lah. Barulah orang bawah tabung haji tak sesat. Kita pada masyarakat macam tu lah juga. Kita tak ada grup, kita nak ikut grup mana? Kan? Ni kita tahu dah, kita geng tu kepala, begitu ikut dia je lah. Dah dia Ahlul Bait. Kalau orang duk tuduh-tuduh saya dan grup lain tu kan, bohong, bukan jalan tu kepala. Habis tu yang saya biar jumpa Rasulullah tu macam mana? Kalau dia orang kata tak nak putus, ramai jumpa Rasulullah tu, apa cerita? Mana sanak tu bersambung. Dia orang sebenarnya iri hati. Hari tu kan, dia saya tahu dah daripada awal Zam tu kan. Tu saya serah kat dia. Nak suruh dia bawa geng-geng kita ni jumpa Habib Madar. Dia tak boleh buat. Dia tak boleh buat macam saya buat. Saya nak bagi dah kat dia tu. Saya tu macam ni lah. Jumpa dengan Habib apa? Anak Habib Madar. Habib Nahar pun tak boleh. Dia ada urusan dekat mana, kat Kedah tu kan. Projek filem Tengku Kuding. Dah tu jumpa dia. Macam mana dia cakap? Kita lain boleh lah.
Dia kata rajam tak boleh bai'ah. Habis tu Syekh Junaid tu, lepas tu imam 4 mazhab tu, lepas tu wali-wali ada juga yang bukan ahlul bait. Ada juga guru jalan ni bai'ah orang bukan ahlul bait tu. Dia guru orang makrifat boleh jadi guru pada orang hakikat. Orang hakikat boleh jadi guru pada orang tarekat. Orang tarekat boleh jadi guru kepada orang syariat. Tapi orang bawah tak boleh jadi guru pada orang atas. Cerita dia macam tu je. Sekarang ni jadi macam ni lah. Tak apa yang berlaku. Sekarang ni masalahnya, saya bukan guru dengan lain dia. Daripada awal lagi saya tahu. Dia suruh saya jumpa Habib Madar tu. Ya dalam saya kata dah, kalau cikgu pergi, dia akan nasihat, cikgu berhenti bai'ah orang. Alah, mengena saya dengan dia. Saya bukan ambil dengan dia. Jadi saya tak pergi. Sebab kita ada kena-mengena dengan dia kan. Cuma saya cakap dengan saya ayah-ayah tu lah. Dia kata cikgu pergilah. Dia baik orang dia. Masalah dia 80 lebih kan. Dia pun tak larat. Dia kata dia pun tak nak jumpa orang kan. Banyakkan guru-guru yang tua ni dia tak nak jumpa orang dah. Kalau orang pergi pukul berapa? Contohnya katalah pergi pukul 9 ke 10. Kurang-kurang pukul 2, 3 baru balik. Macam saya ayah pergi rumah Habib Madar tu. Yang layannya Habib Nahar sampai subuh besok. Dari orang tua mana nak mau layan sampai 80 lebih. Nak layan sampai subuh besok. Naik darah dia. Jadi penyakit pula kena ke dia. Sebab tu guru banyak pencen. Guru jalan ni banyak pencen. Di kesihatan. Masa 40 dia larat lagi lah. Nak berjaga apa. Sampai ke ayam pokok boleh duduk lagi. Lama-lama dia pun tak larat. Dia pun dah lain 56, 57 ni pun mata pun dah. Tapi kita lawan juga lah. Tak apa nak sebenarnya. Cuma kita cerita bab ninya seronok. Cerita bab ketahanan. Sebab masing-masing ada barang tu. Mau tak seronok cerita bab dia. Allah Ta'ala ni dia seronok kalau cerita bab dia. Kalau bab benda lain tak puas. Kapal sawit ke, bab kereta ke. Tak ada cerita tu yang tiba awal Ha. tu percubaan tu. Cerita bab ketahanan mana hantu. Dan cerita bab dia. Kau apa dah? 11.28. Kau 11.30. Kata pukul 12. Setengah jam pergi. Ada soalan lain? Kita bawa jalan ni memang banyak rintangan, banyak cabaran. Sebab saya ni, yelah, satu tak, saya cerita tadi tak gantung. Saya buka habis. Lepas tu saya free. Mana saya ada pengerah-pengerah apa? Ilmu Ta'ala mana boleh berniaga? Bukan ilmu kita. Ilmu Ta'ala. Nak ambil pengerah apa? Allah Ta'ala dah tentu dah rezeki kita daripada awal lagi. Juga nak mengubat orang. Kita boleh ambil duit. Cari mengubat orang. Guna tenaga. Dia mengubat. Mengubat sedang menggunakan ayat Quran. 1,000, 2,000. Buang sihir 1,000. Tak boleh. Dah tetap dah. Tak boleh. Ini dah tetap dah. Ustaz ada. Bokingnya RM50. Bawa ini saja. Belum jadi tak jadi. Tak jadi. Ustaz juga. Kata pokok biasa je. Kalau nak sedekah tu lain bab. Itu lain. Ini yang ditetap. Tetap kan? Tak boleh. Macam saya lah orang suruh berubat tu berubat ni. Dia kata berhenti baik orang, berhenti berubat orang. Ambo awak siapa?
Macam kita ambil tarekat dengan dia. Dia nak tahap macam tu. Kalau nak cerita ilmu, cerita je lah kat saya. Saya seronok dengar orang cerita bab ilmu. Dia pula nak arah kita. Sebenarnya orang jam tak boleh biar ni tarekat ni kena alubat. Masalahnya kita dah serah dekat awak, pasal apa awak tak aku? Saya dulu lagi berserah kat dia. Tak boleh. Ni dia tengah panah. Tua-tua nak panah apa lagi nya 80 lebih. Panah ni mula-mula belajar. Tu alasan semua tu. Tak ada cara. Dia orang pekat dia tu orang bakar bilah, bukan panah. Orang tua-tua ni. Dia mana bakar bilah ni alam sana, alam sini dia nampak. Dia dua alam, dia duduk dua alam. Kalau mana bilah sini dia tak nampak sana. Nanti sampai lah bakar panah tu, panah bilah. Bakar bilah. Panah 80 lebih nak panah apa lagi. Nak bohong orang. Saya saja teh tu suruh dia pergi. Dapat tak boleh makan nasi dia. Kejap ada orang telefon, baru kau tahu. Kau ingat sikit orang ke sekarang ni 300 lebih. 300 lebih orang lah. Siapa dia hantar? Allah Ta'ala yang hantar. Mimpi awak macam mana? Ramai-ramai orang Nak datang sini pun dia hati kan apa? Takut sesat. Mana nak jumpa sudah lah. Kan? Bukan apa nak sampai pun pagi ke walaupun dekat. Yelah. Bila pun tak mau nak sampai sini. Dah 20 tahun. Nak pergi PSI, nak pergi Northern City. Nak masuk Pertama kali yang dekat depan tu kan dengan perkataan Jumpa Lina benar lalu. Saya lagi lah. Saya depan Tanjung Balik lama tu memang banyak kali saya lalu. Saya ke dalam ni. Dah keluar dari mana jalan-jalan ni kan. Kerja dah okey tu nak pergi ke Sungai, nak pergi ke Bintan lah. Ni boleh jalan-jalan sini. Kata pula tu waste apa. Ampang ke sini berapa jam? Jam siap. Jam ni lah. Lagi dekat. Ampang kat mana? Orang lagi. Jadi kita kosong. Saya dulu duduk salah. Saya dah 4 tahun tapi dari apa dulu saya dulu tak. Ipoh ke Shah Alam berapa jam? Sejam? 3 jam. 3 jam? Jauh juga. Pun tak. Ini kan. Pilih. Semua dah Sini dekat. Ini dah sejam lah. Sini sejam. Saya lalu ikut ni. Ikut Senawang. Kalau tak jam tadi 5 jam sampai lah. 4 jam 5 jam 4 jam lebih lah. Ini tak tahu saya nak balik ke Ipoh ni tapi tadi masih nak datang sini jam. Di sekolah saya. Di sekolah. Ini nak balik ke Ipoh ni tak tahu jam tak. Tak jam kot. Tadi jam. Jadi nama Sebelah sendiri. Oh sebelah yang nak balik ni jam. Nak balik tu jam. Ini harap jangan jam lah. Dia pergi dia di sekolah. Jadi masa tadi dah berapa jam kurang lah. Kita dah memang tak ada apa dah. Nak balik ke Ipoh tu. Nak balik Ipoh tu takut jam. Tapi saya tak ada. tak tahu. Cuba cikgu apa cerita ni yang Isra Mi'raj. Isra Mi'raj okey. Kalau orang dia pergi betul ke langit. Tapi Mustafa. Dekat tak pergi. Macam mana tu? Dia cerita dia. Sayyidatina Aisyah kata Rasulullah sepanjang malam di sebelahku. Di tempat pembaringan. Bangun solat, tempat tidur tu panas-panas lagi. Sebenarnya Rasulullah tu pecah diri. Sifat Allah Ta'ala tu dia boleh meliputi alam ni. Maknanya apabila ditekan oleh musyrikin Mekah, apa bukti yang kau pergi? Kau tunggulah 2-3 minggu lagi.
Sampai ada 2 kabilah. Satu kabilah tengok untanya berputar. Yang ni bunyi dah tutup ke? Satu kabilah lagi terkejut binatang burak. Dia cerita Isra' je, dia cerita Mi'raj. Mi'raj ni cerita kisah Abu Bakar. Dia tahu musyrikin Mekah tu Isra' pun tak terima. Apa lagi nak cerita Mi'raj? Lagilah musyrikin tu buat puli, buat menganjing. Mengimami solat pada Nabi para Rasul. Tu alam mana dia begitu? Semua Nabi Rasul ada 104,000 tu. Lepas tu ziarah syurga, ziarah neraka. Macam mana tu? Maknanya penghuni syurga neraka dah ada. Takkan Rasulullah tu tengok khayalan, imajinasi, halusinasi. Maknanya sekalipun tu semua dah siap. Kita dah ada kat sana dah. Ni kita lakukan balik je. Macam CCTV je tu ada. CCTV je. Benda yang kita borak malam ni dah berlaku. Dah berlaku dah. Berlaku dah. Kita lakukan balik je. Allah Ta'ala bukan dikung banyak kali, dikung sekali je. Maknanya dah ada dah. Dah ada pun syurga neraka dah ada dah. Cuma tak boleh dia nak letak terus dalam neraka. Nanti orang bertikar dia, apa salah aku? Apa dosa aku? Akhirnya semua pergi ke bumi, ke dunia. Semua pergi ke dunia. Jadi apabila dia buat salah pun, sebab perbuatanku sendiri, bukan Allah Ta'ala. Tapi sebenarnya hakikat dia memang Allah Ta'ala nak letak dalam neraka dah. Jadi dia tak nampak lah apa sifat arus bagi Allah Ta'ala itu berbuat mungkin atau meninggalkan dia. Nak ambil orang syurga tak ada neraka ke, ambil neraka tak ada syurga pun. Dia tak ada bertikar lah. Macam Abu Talib tu lah. Abu Talib kan pak saudara Rasulullah. Kan dia kena seksa. Maksudnya pakai sepatu gelegak otak. Sedangkan seksaan paling ringan dalam neraka. Kalau nak compare dengan orang yang tak bersolat, orang Islam tak bersolat, lagi teruk kena seksa. Makna dia tu beriman sebenarnya. Dia beriman ke Rasulullah. Dalil dia disayang ke Rasulullah. Memang dia tak mengucap di mulut, tapi dalam hati dia beriman. Dia memang nak mengucap dah, tapi Abu Jahal tu sampai. Rasulullah dah luruk badan dia tu. Dan masa Rasulullah cakap tu, liur Rasulullah tu terpecik. Ke badan dia Rasulullah sapu. Tapak kaki Rasulullah tak sapu lah, kotor. Kan Rasulullah tu mulia. Tu tapak kaki tu kena. Yang tempat lain tak kena. Tu cerita dia. Jadi Rasulullah ni, kalau ikut saintis, dia naik tu melebihi kelajuan cahaya 300 kali. Turun naik tu. Maknanya kalau dengan roket pergi tu, roket Rasulullah ni laju Rasulullah lagi. Roket boleh orang terbakar, Rasulullah tak terbakar pun. Siapa Rasulullah sebenarnya? Kalau kita ambil faham itu. Orang kata manusia biasa. Manusia biasa, apa mana ada manusia boleh lepas satu mentah? Dia nak cerita diri dia tu siapa? Nak suruh umat kita dia nampak. Memanglah manusia, tapi berapa persen je, 1%. Itu pun sifat harus, bukan wajib pun. Sifat harus bagi yang Ta'ala itu bersifat dengan sifat kamalat. Kesempurnaan jatuh di atas Muhammad, dan sifat harus bagi Muhammad itu bersifat dengan sifat manusia. Kalau dia tak datang ke sifat dia Muhammad tu, macam mana kita nak kenal dia? Nak kenal Ta'ala tu? Agak-agak boleh kenal tak? Tak boleh kan? Itu sebab tu Allah Ta'ala suruh kenal atas sifat, bukan atas zat. Tapi dia orang ni tak boleh kena kenal zat. Sebab tauhid zat tu ada. Orang kata dah zat kosong, tak percaya. Cuba buat cerita zat tu macam mana. Tak boleh nak cerita. Sebenarnya zat tu gaib. Kalau nyata jadi sifat, benda sama je. Kan payah apa. Orang limunan dengan orang pakai baju, tu je cerita dia. Apa payah sangat. Beza je tu je. Dah orang limunan macam mana dia nak zahir? Dia kena pakai baju tu, situlah sifat dia.
Saya cakap Alimunan tu dengan Ulu Balang tu. Terus pucuk kereta datang. Dia tu senang faham cerita cikgu. Dah bukan cerita payah pun. Cerita orang Alimunan dengan orang nyata. Orang Alimunan tu Muhammad tu juga. Dari gaib. Dia juga kan. Tak ada rupa bentuk. Dia juga. Apa payah sangat. Nak cerita benda macam tu pun payah. Itulah saya, kalau saya cerita habis, tunggu lain tak boleh cari makan. Tutup kedai habis. Bila kata takdir yang dari syariat, takdir boleh diubah. Boleh diubah dengan usaha, ikhtiar dan doa. Dia kan lemah tu kan ada dua. Satu lapis pertama tu boleh padam. Boleh raba lah. Boleh Satu lapis lah. lapis pertama tu. Macam apa Nabi Allah Zakaria tu. Dia tengok lapis pertama, dia tak ada anak. Tapi lapis kedua dia tak baca. Sebenarnya dia ada anak. Dengan syarat dia kena tanam pohon kering. Dia kena beruzulah, berzikir. Zakaria, hamba yang berzikir. Dapatlah Yahya. Apabila berzikir, hidup roh, hidup jasad. Wa mahyaya wa mamati. Tu dia kata hidup roh, hidup jasad tu. Nabi Yahya tu. Apabila dah pohon kering tu dah berwarna hijau, hidup, maknanya tanda dia akan dapat anak. Yang tu bini dia gelak. Apabila Jibril sampaikan berita tu, bini dia ketawa lah. Aku dah menopause, dah putus haid, nak beranak macam mana? Jangan macam tu, Allah Ta'ala ni maha kuasa. Katanya Jibril. Tu cerita dia. Masa tu dia umur berapa? 70 berapa? Yang bini dia tu. Lebih kurang macam tu lah. Tua lah, cerita dia tua. Semua cerita-cerita kisah Syuh Anbiya tu, cerita benda ni, barang ni lah. Dia buat je cerita pelbagai. Yang cerita Muhammad tu je lah. Cerita Muhammad kita. Siapa pun nak nyambung kita kan. Dia yang cerita diri dia, mana ada orang lain ngerti cerita diri dia. Yang cerita diri dia, dia juga. Dia juga. Kita reti apa? Kita zaman kecil dulu reti apa? Itu Ustaz Neneng je. Mana reti apa? Dia yang ajar. Lagi ada soalan lain? Kalau kita dari segi kerohanian, kita boleh tahu kita sedang mengandung. Tapi dari segi kerohanian, apa maksudnya cikgu? Lepas tu suat teh. Bukan yang tu, tapi dari segi yang kerohanian tu. Kita sedang mengandung. Boleh kita tahu. Mengandungkan zuriat. Dia macam, tak tahu lah. Macam dari segi maksud dia macam dari segi kerohanian. Macam kita, nur kita tengah ni ke. Orang kata mengandungkan Allah. Sebab kita berzikir Allah tu. Sebab liasan benda tu kecil. Apabila kita zikir dia lagi besar, lagi malap, lagi apa kuat, lagi terang. Anu tu lah. Diistilah pada nur lah tu. Sebab ada orang lelaki tu dia pakai macam Izzat ni. Mata dia cikgu, dia bukan mata ni cahaya, macam cahaya lebih terang dalam aku tu. Lepas tu dia macam bagi tahulah saya tengah mengandungkan anak dia macam tu. Anak Izzat? Tapi bukan dia lah. Dalam mimpi tu dia pakai rukun. Tapi mata Izzat tu cahaya. Tak ada mata hitam putih tapi cahaya. Tapi saya tengok saya jadi gini. Silau. Saya tunduk. Mungkin Izzat dah. Muka Izzat tapi mata lah. Mata lain. Mata cahaya mentor kan. Lebih terang mentor yang tu. Tapi saya takut dengan macam tu. Cuba pergi kat cermin tengok dalam mata tu ada orang. Makam tarekat duduk di mata. Jadi seorang orang dalam mata ni, anak mata.
Itu hari cikgu cakap yang lelaki mengandung tak turun sugi. Tebak tu. Yelah dia main di tulang belakang 40 hari 40 malam. Nak turun sikit. Sampai satu masa dia akan turun di hujung kalam tu. Masa tak turun tu dia nak ke ibu tu. Benih dia nak jatuh. Macam ni lah nak mak ayah Nabi Ibrahim sebelum nak nampak ayah Nabi Ibrahim tu Namrus. Ayah dia ni pengawal istana, kita jaga pegang lampu kandil. Jadi kalau Namrus nak tidur, dia lah duduk di kepala Namrus tu. Jadi dia asing lah lelaki dengan perempuan ni supaya benih tu tak jatuh. Dikawal oleh 7 lapis lapisan, maknanya 7 lapis dinding. Jadi ayah Nabi Ibrahim ni dia nak pergi bersenggama dengan ibu dia lah, dengan isteri dia. Dia lepas 7 lapis dinding pengawal tu tadi. Lepas tu dia pergi bersama dengan isteri dia tu, mak Nabi Ibrahim ni. Jadi dia cepat-cepat masuk tempat dia jaga kepala Namrus tu tadi. Jadi Namrus ni mimpi kerajaan dia ni dah jatuh. Lepas tu dia pandang muka ayah Nabi Ibrahim tu pucat. Lepas tu dia pergi tanya ahli sihir lah, macam kita tukar ramal lah, macam mana tentang benih lelaki yang yang akan datang yang menjatuhkan kerajaan dia ni. Jadi tukang sihir tu kata benih tu dah jatuh. Padahal dia dah asing dah lelaki perempuan. Nabi Ibrahim tu lah, benih Nabi Ibrahim tu lah jatuh. Semua ada dalam kisah Syu'ambiyah tu lah, kitab terbani, kitab jauh, semua cerita dalam tu. Jadi buat macam-macam mana pun, mana kehendak Allah Ta'ala ni tak ada siapa yang boleh mutasi lah. Cerita dia macam tu lah. Maknanya baik buruk daripada dia. Tapi kita dikurniakan akal. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Aku ilham kepada kamu 2 jalan, jalan baik dan jalan buruk. Maknanya contohnya kita ni selalu istiqamah dengan dikatakan 3,000 nama itulah pada diri kita tu. Dalam tu dia ada, apabila kita berzikir Allah, kita masuk ke dalam, tekak lidah, pejam mata masuk ke dalam, udhuni astajib lakum, mohonlah kepadaku, nescaya aku akan perkenankannya. Kau nak apa? Allah Ta'ala tanya. Masa itulah duduk dalam tu kita memandang ada 3,000 nama, 3,000 wajah. Wajah sayang, rindu, sabar, kasih. Jadi kita kontak di nama-nama tu, Asmaul Husna tu, Asmaul Husna 99. Tapi yang Rasulullah jawab kepada Jibril tu, ana bi khairihim tu, aku tak tahu tu, maksudnya aku tak tahu nama yang mana satu yang hendak aku baca. Sebab nama Ta'ala ni banyak, 3,000. 1,000 para malaikat, 1,000 para Nabi dan Rasul, 300 tarak, 300 zabur, 300 Injil, 99 Quran, satu nama itu sembunyi. Nama tu yang kena baca. Nama pada kita tu, yang ismu zat tu tadi. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Iqra' kitabika yang ma'alaika hasiba. Bacalah kitab kamu, cukuplah hari ini kamu yang menghitung. Jadi bacalah. Ini tanya apa? Cikgu Noman cuba terangkan solat yang betul sampai solat itu dari siapa yang solat sebenarnya, adakah kita atau dia yang buat? La fa'ilu illallah, tiada yang berbuat di alam ini melainkan perbuatan Allah Ta'ala.
Allah Ta'ala kata, tiada solat kamu yang Muhammad, aku yang solat. Mana bahagian perbuatan tu, bahagian af'al tu Ahmad lah. Mama ramaita isramaita walakin Allah haramah. Bukan kamu yang melontak ya Muhammad, aku yang melontak. Aku tu Ahmad. Rabbani tu lah. Kalau kata Allah, Allah mendekatkan di tangan. Jadi dia yang solat, dia yang beramal ibadat. Barulah betul dalam surah Al-Ikhlas tu. Mana ada perkataan ikhlas pun. Kalau kita kata kita yang ikhlas, aku bagi kau ni, aku ikhlas ni, tak ikhlas lagi. Yang ikhlas tu sebenarnya dia sendiri yang bagi. Yang bagi sedekah tu dia, yang beramal ibadat dia. Cuma yang buat maksiat tu kita. Sebab dia tak suka perkara-perkara yang ditegah syarak tu. Dia suka yang elok-elok je. Yang buat maksiat tu kita, bukan kita letak atas dia. Kalau kita letak atas dia, kita jadi fahaman Jabariyah. Jabariyah, mana baik buruk semua taklah. Makhluk tak ada. Qadariyah tu kita kata kita semua. Yang solat aku, yang puasa aku, Allah Ta'ala tak timbul langsung. Jadi Allah Ta'ala tenggelam, tak ada apa. Qadariyah. Kalau ahli sunnah wal jemaah, dia tahu letak masa mana nak guna Jabariyah, masa mana nak guna Qadariyah. Masa solat Jabariyah lah. Mana boleh kita guna kita. Sebab kita menumpang je situ. Masa beramal pun biar dia yang buat, bukan kita. Kalau kita rasa kita buat, dah syirik dah situ. Kalau berarti kehidupan seharian ni, Sehariannya, zahirnya kita lah, tapi hakikatnya dia. Itu kata ahli sunnah wal jemaah ni, dia boleh turun naik, maknanya dia tengah-tengah. Masa mana dia nak guna Jabariyah tu, masa mana dia nak guna Qadariyah. Kalau Jabariyah Qadariyah ni dia statik, dia tak boleh pergi mari. Itu jadi salah fahaman dia tu. kalau kata nak menghilangkan keakuan diri, Nak keakuan diri maknanya kita serah lah. Masa solat kita serah lah. Tu je sebab mani tu kedrak iradat ilmu hayat sama bahasa kalam tu. Sifat mahakaya Ta'ala ataupun diri nurani ataupun Muhammad. Sifat Muhammad tu. dia serah pada Muhammad. Serah pada Muhammad masa solat tu. Jangan serah pada Allah. Allah zat maha kaya, dia tak nak apa-apa dah. Macam orang kaya lah kita bagi kepada Muhammad. Sebab Muhammad yang ambil solat. Serah kepada Muhammad. Sebab dia ambil solat. Serah pada Allah, Allah tak nak apa-apa dah. Kalau apa-apa Dia zat maha kaya. tentang kehidupan tu, aku serah pada Allah pun bukan. Serah pada Muhammad. Dia pada baik, dia berdoa, ya Allah, ya Rasulullah. Allah Muhammad tu orang sama je. Bukan orang lain. Ya Rasulullah. Orang sama macam ni. Allah Muhammad. Dia tukar nama je. Nak khusyuk dalam solat macam mana cikgu cara takbirnya? Tarik lah. Daripada pusat tu, hubung-hubung tu saya just cerita lah. Zahirnya Muhammad lah. Yang dalam dia Allah lah. Apabila kita tahlil la ilaha illallah, dalam hati kita kena jawab Muhammad Rasulullah. Dia tak bercerai. Kalau kita berzikir Allah Allah, last kali kita akan jumpa Muhammad tu juga. Di mana ada barang lain, barang tu juga. Dia tak dengan sifat tak bercerai. Macam Sultan Mizan lah, Sultan Mizan. Mana bercerai? Sama sama. Al-Mutafi bila Syah dengan Sultan Mizan. Allah tu nama kebesaran je. Di mana ada rupa betul. Nama kebesaran dan keagungan. Padahal Muhammad tu lah. Wahizam pada buka Muhammad. Pacu Baharing Kuala Pilah buka Muhammad, tapi dia meninggal. Pacu Baharing ni bahagian siasatan SB. Bahagian siasat ajaran sesat. Dia bahagian polis lah dulu. Sebelum dia pergi siasat orang tu, dia belajar dengan ayah dia ilmu ni. Dia bab Muhammad juga kita.
Mana boleh kena Allah? Allah mana ada hukum tu? Kena sifat dia lah Muhammad. Lagi 7 minit. Soalan terakhir. Apa ni? 12. Tapi balik ke sini lah. Benda dapat lewat rumah. Sini tak ada mama. Belum malam. Tahu apa pun. Kita duduk ada. Pak Man. Yang kuatas ni apa? Potong punya ke ataupun Rotong punya. Oh. Homestay ni saya buat sini. Oh. Sebenarnya RM120. Tapi saya minta diskaun tadi. Masuk kena lebih. Dapatlah jadi RM90 sehari. Seminggu. Kalau ni booking dah RM100. Tadi masuk nak RM50. Apa beza ikut Allah dengan Allah? Kalau ikut Cikgu Tamizi, Allah tarik macam mana ya? Tarik nafas Allah, lepas. Kalau dia kata tarik nafasku, lepas Allah, jadi sangkut. Yang dia belajar macam tu. Sebab saya dengar ceramah biara ni kan. Maka sikit hu ni saya dapat itu. Kalau kita nak buat nafas ni, kita nafas kan bunyi hu kan. Apa lah zikir dia? Yelah ada orang dia tarik nafas, dia lepas Allah. Macam Cikgu Mizi tu dia kata dia cakap satu hala je. Kalau dia kata lepas nafas Allah, tarik sangkut. Sangkutnya dia. Dia cuba tarik nafas. Maknanya dia tu dia kata tarik Allah lepas hu. Cuba tarik hu lepas Allah. Yalah, tak lah. Pendek nafas pendek. Dia cakap macam tu. Tu dalil dia. Tapi ada juga yang jumpa dengan saya dia terbalik pada Cikgu Mizi tu. Cikgu dia ajar macam tu. Tapi kitab pengajian tubuh tu kalau hu Allah untuk kuatkan roh. Kalau Allah hu untuk kuatkan sir. Sir rahsia. Yang Tapi saya jawab Cikgu Mizi tu dua-dua boleh. Sebab saya biasa dengar. Dua-dua belah pihak. Tapi macam saya ni yang bikin apa ni boleh teruskan ke ataupun boleh Boleh, tak ada masalah pun. boleh Tapi kalau zikir kolbi tu dia akan pergi ke nafas juga. Sampai nafas terhenti. boleh sampai dapat Yang dia orang jumpa tu nafas terhenti. Dia macam duduk alam lain. Tapi semua dalam diri. tak ada apa. Barang nafas dia apa tak ada. Tak ada macam Dia nafas butuh lah. rumah ada. Tak ada. Kalau kita dah hilang. Kalau duduk je. Tak ada. Macam kita nak tidur yang tak ada pelayan kan di ruang macam kita nak tidur tapi ada orang dapat dalam mimpi. Ada orang dapat macam dia. Macam dia dapat direct masa dapat zikir. Saya jarang saya dapat dia. Macam saya mimpi. Dua cara. Oh memang tak ada nafas. Tak ada lemas. tapi dia rasa mana Kena buat apa tahu? kita buat Nak cerita banyak. berapa lagi masa tu kita sendiri pun tak rasa kita tak isi Masa kita nampak satu tu, ataupun kita jumpa Rasulullah tu, kita tak sedar kita pegang tasbih. Sebenarnya kita duduk dalam sing tu. Tapi kita bagi tu memang ada memang betul gitu tapi kita Sebab dia tidak menjalani zikir atau dia guna cara nafas tu. fikir yang rejek itu Inilah tak pertama. Sebab tujuh zikir. sedang tak pada tengah-tengah dia pun tak tidur sedang tak Balik buat apa tahu?
Sebab ada yang dari YouTube pun saya tengok ada yang Indonesia ni dia kata lama-lama sampai tak menampak tu. Jadi saya cuba tak dapat. Itu dia yang untuk tengok. Itulah orang juragan tu. Menyelam tu berjam-jam, mana menampak. Dia hidup dengan apa? Ayat taklah. Cuba balik buat tahu. Tapi jangan takut pula. Bernampah terhenti. Memang dia proses nak mati tu. Ada yang Indonesia punya YouTube saya ada tengok sebelum ni. Dia tiba-tiba nampak macam saya tengok mana dia amalkan dikit tu lah. Mana buat. Saya jenuh buat. Dia kalau masa beramal tu tak putus nafas, masa kita tidur dia jadi putus. Dia kesan pada zikir. Diri kita jadi hilang. Sampai sini. Lepas tu dia tunjuklah diri dia. Keringan air laut, nampak dah diri tu. Hilang jasad ni timbul diri tu. Balik buat tahu. Okay. Ini pun saya dapat jelas. Tak tahu dia suka buat mana dia tahu. Aku macam mana cara dia cikgu tu. Oh, saya tahu kan. Air kosong satu. Betul, memang betul. Ni cikgu cakap tu betul. Header dia. Ni waktu kecederaan dah. Tapi dah 1 minit. Macam mana? Nak lalu dulu. Dah pukul 12. Waktu kecederaan. Tambah masa 5 minit. Kesian ke dia lah. Dia pun nak berehat juga. Yang itu je nak tahu dulu. Yang nafas tu boleh putus tu. Pukul 12. Ni pukul 12 dah. Yang itu dia cari tu. Macam mana? Saya tanya. Nanti kamu buat, kamu tahu lah. Macam tu. Yelah, yang kena buat. Kalau cerita orang tak merasa macam mana lah. Macam orang tanya mana kahwin sedap tak sedap. Ya tu kau kena kahwin lah baru tahu. Macam tu lah juga. Ni duk dengar cerita orang kahwin, kita tak kahwin. Orang duk cerita. Sekali kita kahwin, menyesal aku kahwin. Kalau aku kahwin awal lagi pun tak apa. Macam tu lah. Itu cerita dia. Dia merasa lam yazuk wa lam yari. Bahasa apa tak merasa dia tak tahu. Ni nak dulu kita pergi kata ilmu rasa-rasa. Bukan main rasa-rasa memang. Ilmu rasa. Dulu dia pernah ikut dia. Tarikat dia 10 tahun. 10 tahun tu. Tarikat apa? Tak tahu, di Singapura. Dia ada cerita, ada dalam YouTube. Abdul Hadi pun kata macam tu. Dia tarikat juga. Tapi tak sampai ke mana lah tu. Dia tak tembus. Abdul Hadi yang mana? Abdul Hadi yang pakai spender atas kepala tu. Dia panggil apa? Dia tu? Adi Lembam. Kita gunakan rasa dia. Ha? Dia gunungan Wahabi. Kita lagi rasa. Kita tengok ayat yang sampai kita dah tahu. Walaupun dia tak mengaku dia Wahabi. Rasa kita pun dah tahu dia sampai. Nak dengar pun tak nak. Dalam tu, dia kolbi tu kan dalam. Nafas tarik macam biasa lah. Kita zikir macam-macam Allah. Dia ada hubungan ni jari dengan kolbi ni. Zikir Allah. Sampai tak bunyi Allah. Dia kata dunia ni takkan kiamat selagi ada orang menyebut Allah. Bukan kiamat dunia besar ni, kiamat diri. Apabila tak bunyi Allah, dia bunyi hu ke, mana diri kita tu dah mati. Dah pindah alam. Dan orang yang mengenal Ta'ala macam saya cerita, dia orang yang dah mati. Orang marifat tu orang dah mati sebenarnya. Kalau tak mati macam mana kenal? Sebab tu dia kata antar mautu qabla antar mautu. Matikan diri kamu sebelum kamu dimatikan. Matikan sifat basariah, pejam mata. Matikan sifat kemanusiaan, sifat kehambaan. Barulah mata basirah terbuka. Maksud bagi Allah tu, kembali nampak wajah Rasulullah, nampak wajah kita.
Tak kira lah asal ada pengakuan Anna Muhammad Rasulullah. Dia yang nampak wajah tu macam Tu diri azali. Diri terjeli dari azali. Diri tu yang kena ikut balik tu di wajah kita tu. Kalau kita tak kenal Rasulullah, mari tunjuk. Ni diri. Ni barang ikut balik. Rasulullah bagi syafaat. Bukan nanti pada masyarakat tu. Tak dunia Rasulullah bagi syafaat dah. Yang dia kongsi je. Siap lah. Jadi siap tu. Ini ada connection lah. Ada connection. Nak tahu balik buat. Malam ni tu balik buat. Kejap je. Tak dan 2-3 ratus. Lenyap terus. Ya, connection. Ya. Connection. Lepas tu dia kena berfikir macam ni orang Islam. Islam kena berfikir macam ni. Bukan ibu jari. Sebab Rasulullah kata dah kiamat antara 2 jari. Lepas tu Siti Maryam tu Allah Ta'ala perintah suruh tepuk pohon tamar. Kalau ikut logik 2 jari tepuk pohon tamar, mana nak gugur pohon tamar tu? Bukan dia nak cerita Siti Maryam kekuatan jari tu. Dia nak cerita ke kita tu kena berzikir. Jatuh buah tamar tu jazbah daripada hasil daripada zikir tu. Bukan nak cerita Siti Maryam tu. Siti Maryam tu dah meninggal. Dia nak cerita kita tu kena buat pekerjaan zikir tu. Ni 2 jari ni gerak tepuk pohon tamar. Dapatlah buah jazbah tu. Ya kata baca cerita tu jadi sejarah je lah. Ibrah tak dapat. Pengajaran mana tak dapat. Maknanya kiamat tu bukan kiamat dunia ni, kiamat diri. Kiamat diri. Dunia ni bila nak kiamat? Tak kiamat. Pas orang-orang meninggal. Tak tahu bila kiamat. Mana nak kiamatnya? Kiamat kita dulu. Dunia ni kiamat, lepas kita ni pindah alam. Dah kita ni kiamat, binasa diri, kiamatlah dunia ni. Dah kita tak ada. Nampaklah dunia ni kiamat. Kiamatlah dunia. Sebab kita tak ada. Dia mati sorang-sorang. Dah selagi kita ada, bila nak kiamat? Mati kita baru dunia ni kiamat. Faham tak? Dikias ke situ. Ya, itu dia. Tunggu dunia kiamat, tak tahu bila. Rupanya pada diri manusia punya. Kiamat ni. Semua pada diri kita. Mati, meninggal tu kiamat. Macam Ustaz Waizam kita lah. Dunia tak ada. Kan dia lemparkan kitab tu. Dia lempar kitab ke dia lempar apa? Lempar kitab je. Al-Quran ni kalau tak ada orang baca, tak mulia dia. Kaabah tu kalau tak ada orang tawaf, tak mulia. Sebenarnya siapa yang mulia? Kita yang mulia. Bukan Quran, bukan Kaabah tu. Kalau tak ada orang baca, siapa nak bunyikan dia? Kita yang bunyi, kita yang mulia. Zalikal kitab. Ini kitab. Ini kitab, bukan itu kitab. Kita lah kitab. Bukan dia kitab. Sebab Tuhan tu nak ceritakan tentang diri. Diri nafsiah tu. Kan kalam Allah tu la satimul hafiz. Tak ada suara yang tu dah. Kalam lafzi dah ada suara. Bila syurga neraka tu macam mana? Syurga neraka tu semua kat sini. Semua kat sini. Semua sini. Dah sungai Furat dengan sungai Nil tu bersambung dengan Salsabila dengan sungai Tasnim, air Zam-Zam semua tu. Cuma dimensi lain. Syurga sini ya. Ini dah masuk Merefinian tiup dah. Kena sambung pada besok pula. Dan bawa soalan banyak sikit. Mari pula malam besok. Kata Wati. InsyaAllah. Balik buat dulu. Buat malam ni, besok report. InsyaAllah. Malam ni. Makin lama makin sedap. Bila neraka di sini. Sini. Tapi mana? Yang mana satu? Kalau di sini syurga tu di mana? Neraka tu tempatnya. Kalau di sini. Yang kena seksa kubur tu. Lepas tu Sadatina Fatimah kata, keluarlah anak cucu ku
daripada syurga beri minum air kepada umat Muhammad, air kolam Kausar. Syurga tu Yaman, Taring. Nampak kering kotang, Hadramaut, titik air pun tak ada. Alam sebelah tu syurga, situ. Habaib mana ni nak duduk? Bertumpuk-tumpuk, dia duduk setempat. Jarang dia duduk seorang-seorang. Syed ni. Kalau kubur pun, dia ada kubur dia. Dah sambung malam esok. Malam esok. Kalau pergi heret makin panjang. InsyaAllah. Malam esok. Awal lagi cikgu. Yelah awal lah masalahnya. Besok pukul 8 saya kena daftar. Besok? 8 hingga pukul 12. Daftar, ambil stiker, ambil kametri, ambil apa, beg. Buka lah Isnin tu dah kuliah. Tapi dia nak lecturer lain, saya lecturer lain. Mula-mulanya dia satu kos dengan saya. Lepas tu saya kata, sama buku teks lah. Awak pergi ambil kos lain. Awak kan sekolah menengah, saya sekolah rendah. Saya memang betul dah saya sekolah rendah. Tapi tak ada buka yang sekolah menengah. Sekolah menengah kena ambil kurikulum. Dia belajar cara nak buat kurikulum. Tapi result tinggi saya masuk rayuan. Saya tolak 1 je. Semua tak lain. Saya lepas saya dapat 4 flat. Tengok lain. Yang mula-mula tu tolak 1. CGPA saya berapa? 3.96. Ni SEM 3. Yelah. Itulah Cikgu Mizi kata, Cikgu Norman macam mana belajar? Orang datang BA aja. Orang rumah saya pelik dengan saya. Buat saya mau sekejap je saya dah siap. Dia lepas repair, edit, baki. Saya buat sekaligus je. Sama sedar saya hantar terus. Dapat flat, 4 flat. Padahal saya masuk rayuan, dia result dia tinggi. Degree. Sampai sini je lah, sambung besok. Yalah, sambung besok. Apa tu? Okay, pukul berapa live pula besok? Macam biasalah. 9 pukul 12, insyaAllah. Kalau ada orang datang. Kalau tak ada besok, jalan je lah. Ada lagi orang lain datang. Orang lain datang ada lagi. Orang dekat kat sini ada. Kawasan Selangor. Kawasan Kuitang pun ada lagi tu. Jangan apa orang nak mari berdebat sudah. Orang mari datang tak apa.